A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah hari ini kita belajar satu lagi nama Allah Azza wa Jalla daripada nama-namanya yang baik. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya. Nama hari ini ialah Al-Hamid. 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 Ada orang namanya Abdul Hamid. Kan? Abdul Hamid. Jadi Al-Hamid itu ialah daripada nama Allah. Sebab itu tak boleh kita namakan seseorang dengan nama Allah. Al-Hamid tak boleh. Hamid tanpa alif lam boleh. Ataupun kalau nak taruh alif lam juga boleh. Cuma kena tambah Abdul di hadapan. Hamba kepada Allah yang terpuji. Okey. Al-Hamid disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Al-Hamid disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Dan ada yang disebut secara dia sahaja, perkataan Al-Hamid sahaja, dan ada yang disebut dikembarkan dengan perkataan yang lain. Al-Azizul Hamid, contoh. Jadi kadang-kadang dia sebut satu-satu je Al-Hamid. Contoh dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 24. Surah Al-Hajj ayat 24. Allah kata apa? Wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila syiratil hamid. Ada kan Al-Hamid di hujung ayat? Okey, cuba tengok terjemahan dah. Wahudu, dan mereka diberi petunjuk ila tayyib, kepada perkara yang baik. Jadi manusia mendapat hidayah sebab mereka diberi petunjuk oleh Allah setelah mereka mencari dan berusaha. Apa dia? Minal qaul, daripada perkataan-perkataan. Jadi bila orang mendapat hidayah daripada Allah, perkataan yang keluar daripada mulutnya semuanya tayyib. Semuanya baik. Kalau keluar yang tak baik, mana dia belum dapat hidayah daripada Allah. Dan lebih besar
Lebih besar daripada itu, wahudu ila siratil hamid. Mereka diberi petunjuk kepada jalan. Yang tadi tayyib. Yang ni sirat. Jalan siapa ni? Jalan Al-Hamid. Allah tak kata siratillah. Allah tak kata siratul mustaqim. Tapi siratil hamid. Makna apa tu? Putus lah. Sorry. Ha? Tak ada lain. Ya. Okey. Dan mereka manusia diberi petunjuk kepada jalan. Jalan siapa? Al-Hamid. Siapa Al-Hamid? Allah lah. Tapi Allah tak sebut Allah. Allah tak sebut jalan yang lurus. Tapi Allah sebut sifat dia. Sifat Allah iaitu Al-Hamid. Al-Hamid makna dia yang terpuji. Jadi kenapa ni? Mereka diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Maksudnya ialah bila seseorang itu diberi petunjuk kepada jalan hidayat, dia kena puji Allah. Sebab tu Allah kata, jalan ni diberi oleh siapa? Allah yang sifatnya terpuji. Maka sebab tu kamu kena puji dia. Faham? Berapa ramai yang Allah tak bagi hidayat. Jadi tiba-tiba kamu diberi hidayat. Puji Allah. Ataupun soalan dia, kenapa Allah bagi hidayat? Sebab Allah memang terpuji. Allah suka nak bagi hidayat pada hamba-Nya. Cuma manusia yang tak nak. Jadi Allah ni kalau boleh nak bagi semua manusia hidayat dan nak suruh semua manusia masuk syurga. Allah memang patut Al-Hamid, terpuji. Tapi yang tak dapat tu bukan sebab Allah tak nak bagi. Tapi sebab manusia memang tak nak. Memang degil. Okey. Itu perkataan Al-Hamid yang disebut berasingan. Ada yang Allah sebut perkataan Hamid berkembar. Contoh. Surah Ibrahim ayat 7. Ayat 8. Cuba buka. Surah Ibrahim ayat 8. Jumpa? Allah kata apa? Waqala Musa, dan Musa berkata, in takfuru, sekiranya kamu kufur. Musa berkata pada siapa ni? Kaum dia. Sekiranya kamu kufur, wa man fil ardi, dan bukan kamu saja tapi semua di atas muka bumi juga kufur kepada Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la ghaniyyun hamid. Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Sekarang Al-Hamid disebut berkembarkan dengan perkataan apa? Ghaniyyun. Kenapa ni? Apa maksud? Apa maksud?
Allah kata apa? Musa kata apa pada kaum dia? Kalau kamu kufur dan semua orang di atas muka bumi kufur kepada Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya apa? Allah tak rugi pun. Seorang ke kufur, 1 juta orang ke, semua orang ke kufur, Allah tak rugi. Kenapa Allah tak rugi? Sebab Allah Maha Kaya. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Bila kamu kufur, kamu yang rugi. Jadi sedarlah diri. Sedarlah diri orang yang tak beriman. Bila kamu kufur, yang paling rugi adalah diri kamu sendiri. Allah sedikit pun tak rugi. Ramai mana orang buat maksiat, sedikit pun tak memberi kesan kepada kekayaan Allah. Dan seramai mana manusia beriman kepada Allah, sedikit pun tidak menambahkan kekayaan Allah. Sebab Allah tidak memerlukan semua itu. Semua yang Allah buat untuk manusia, bukan untuk Allah. Boleh faham? Ini dia panggil apa ni? Siapa yang tak beriman, dia rasa dia okey. Itu dia panggil apa? Bodoh sombong. Dia lah bodoh sombong. Kan? Siapa yang tak beriman, siapa yang tak salat, siapa yang buat maksiat, dia rasa okey je. Sebenarnya dia adalah bodoh sombong. Sebab dia rugi. Okey. Surah lain, saya sebut je nama surah. Surah Fussilat ayat 42. Dikembarkan dengan perkataan Hakimun Hamid. Surah Fussilat ayat 42. Dikembarkan dengan Hakimun Hamid. Surah Asy-Syura ayat 28. Surah Asy-Syura ayat 28. 28. Surah Al-Buruj ayat 7. Surah Al-Buruj ayat 27. Okey. Banyak lagi Berapa semua? Perkataan Al-Hamid disebut dalam Al-Quran? 17. Ada yang disebut satu-satunya, ada yang disebut dikembarkan dengan sifat yang lain. Okey, sekarang kita pergi pada makna, apa makna Al-Hamid? Dia asal perkataan Al-Hamid yang saya tulis itu, iaitu daripada perkataan Alhamdu. Kita selalu sebutkan Alhamdulillah. Jadi kalau Al-Hamid, sifat Allah, Tuhan yang terpuji, berasal daripada perkataan apa? Alhamdu, iaitu pujian. Pujian. Apa makna pujian? Naqidu al-zam. Tengok tak tu? Naqidu al-zam. Naqidu makna lawan. Alhamdu lawan az-zam, celaan. Jadi perkataan ni kadang-kadang kita boleh faham dengan apa? Dengan kita tahu lawan dia. Gelap, lawannya apa? Cerah. Bila kita faham cerah, orang kata, macam mana gelap? Gelap lawan cerah lah. Kalau cerah macam ni, kalau gelap, tak nampak apa. Boleh faham? Orang tanya, apa makna Alhamdu? Lawan dia tercela. Jadi makna Hamdu apa dia? Terpuji. Okey. Okey. Itu dari segi bahasa, dah faham?
Dari segi istilah, hak Allah. Apa makna Al-Hamid di sisi Allah? Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ketika menghuraikan makna wa'lamu, cuba buka ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 267. Surah Al-Baqarah ayat 267. Jumpa. Allah kata apa? Hujung dia. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ada? Maksud dia, ketahuilah. Wajib kamu tahu. Apa dia? Annallah. Sesungguhnya Allah ghaniyyun. Maha kaya. Hamidun. Maha terpuji. Jadi, Imam Ibn Jarir At-Tabari nak hurai. Apa makna terpuji di sini? Yakni biqaulihi, dia kata hamidun, iaitu mahmudun inda khalqihi. Hamid makna dia ialah terpuji di sisi makhluknya. Terpuji di sisi makhluknya dengan apa ni? Dengan segala nikmat yang Allah bagi kepada makhluknya dan segala anugerah. Saya ulang. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, makna Al-Hamid ialah Allah terpuji di sisi makhluknya dengan segala nikmat yang Allah bagi kepada makhluknya dan segala anugerah. Lain tak clear hari ni ya. Yang ikut kelas secara online, lain tak clear. Nanti boleh dengar melalui rakaman. Bila lain telefon tak clear, kita rasa macam tak puas hati Jan. Tapi lain kita dengan Allah dah lama tak clear. Okey je. Okey. Boleh tak? Jadi saya ulang. Hamid di sisi Ibnu Jarir At-Tabari apa dah? Allah terpuji di sisi makhluknya, semua makhluk. Orang kafir, jin, malaikat, semua puji Allah. Sama ada dia sedar ataupun tidak. Boleh faham? Orang kafir puji tak Allah? Ha? Sebab nikmat Allah ni, kalau ikut nikmat Allah lah, berapa banyak yang dia bagi pada kita? Ha? Nikmat Allah berapa banyak? Ha? Allah kata, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Maksud dia, sekiranya kamu nak hitung, kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya. Apa maksud tu? Kalau kamu nak kira pun tak mampu, kalau kamu nak puji semua, lagi tak mampu. Sebab tak boleh nak kira. Katalah, nikmat Allah pada kita ada 1 juta. Kan? Kita nak kira 1 juta pun tak mampu, tak cukup masa. Kalau nak puji satu-satu, sebab itulah kebanyakan manusia kufur ke syukur? Kufur. Sebab nikmat Allah banyak. Tapi syukurnya sikit je. Kadang-kadang syukur pun mulut je. Hati tak. Mulut puji Allah tapi tangan ni lawan dia.
Telinga lawan dia. Kaki lawan dia. Betul? Beli-beli barang, membazir. Mulut, Alhamdulillah, selesai membazir. Ha. Okey. Satu di sisi Ibnu Jarir At-Tabari. Dengar ni. Kata Zajjaj. Cuba tulis. Ini pendapat-pendapat ulama tentang makna Al-Hamid. Al-Hamid. Apa makna? Yang tadi Ibnu Jarir At-Tabari. Sekarang Az-Zajjaj. Kata Az-Zajjaj, Al-Hamid bermakna maf'ul. Tuh. Hamid bermakna Mahmud. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, Al-Hamid makna dia Mahmud. Apa pula makna Mahmud? Mahmud ialah makna dia yang dipujilah. Mahmud, ada tak orang kita nama Mahmud? Ada. Hamid pun ada. Jadi Al-Hamid asalnya makna dia Mahmud. Apa makna Mahmud? Yang dipuji. Tetapi walakin Al-Hamid ablagh. Al-Hamid lebih jelas, lebih kuat maknanya daripada Mahmud. Seulang, Al-Hamid maksud dia Mahmud. Tapi kenapa Allah tak guna perkataan Mahmud? Sebab Al-Hamid maksudnya lebih jelas, lebih luas dan lebih mendalam. Saya bagi contoh. Al-Hamid ni seseorang yang sifat tu memang sentiasa ada pada dia 24 jam. Menyebab kesannya apa? Sepatutnya orang akan sentiasa puji dia 24 jam. Sebab apa? Sifat yang baik itu sentiasa ada kat dia, melekat. Macam ni dalam air dalam botol ni. Duduk dalam itulah sifat tu. Maka dia panggil Al-Hamid. Tapi kalau Mahmud, sifat terpuji kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Faham tak? Macam kita lah, kita dengan bapa kita ke dengan suami. Kadang-kadang ada kebaikan, kadang-kadang tak ada. Itu dia panggil Mahmud. Boleh faham? Jadi kata Zajjaj, Allah Ta'ala huwal Mahmud. Allah Ta'ala makna Al-Hamid ialah Allah sentiasa dipuji dengan semua lidah. Semua lidah maksudnya orang beriman berpuji, orang kafir berpuji, orang dewasa berpuji, remaja berpuji. Okey. Boleh? Ha? Macam mana soalan? Sebab itu adalah bahasa Arab. Ulama mentafsirkan berdasarkan bahasa Arab. Kan? Dan kalau orang tanya kenapa Allah tak guna sifat dia Al-Mahmud, kenapa guna Al-Hamid? Jawapannya ialah apa yang dihuraikan oleh ulama dari segi bahasa. Mahmud ni sifat baik, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Allah ni sifat baik sentiasa ada bersamanya. Maka perkataan sesuai dari segi bahasa Arab ialah Al-Hamid. Okey. Kata Al-Khattabi. Al-Khattabi.
Al-Hamid ialah yang dipuji dan berhak dipuji. Yang dipuji dan berhak dipuji dengan segala perbuatannya ketika senang dan susah, ketika gembira dan sedih, kerana dia maha bijak. Kerana dia maha bijak dan perbuatannya, iaitu perbuatan Allah, tidak mungkin tersilap. Okey. Jadi kata Khattabi, Al-Hamid ialah memuji Allah, dia berhak disembah. Dia berhak dipuji dengan segala perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni menurunkan hujan, mencipta manusia, memberi rezeki. Maka dengan perbuatan itu Allah berhak dipuji. Bila? Ketika senang, ketika susah, ketika gembira, ketika sedih, ketika kaya, ketika miskin, Allah patut dipuji. Yang ni yang kebanyakan tak berlaku. Sebab biasa manusia akan puji Allah hanya ketika senang, ketika hati dia suka, dia bukan puji Allah. Tapi bila hati dia tak suka, dia tak puji Allah. Makna apa tu? Kita akan belajar kesan beriman dengan sifat Allah Al-Hamid. Kesannya apa? Kesannya, kalau dia betul beriman dengan sifat Allah Al-Hamid, dia akan puji Allah dalam semua keadaan. Bila dia puji Allah ketika dapat nikmat sahaja, dia belum beriman dengan sifat Al-Hamid. Okey. Habis, Itu makna Al-Hamid dari segi istilah. Okey, kemudian poin yang ketiga, Allah Maha terpuji dari dua sudut. Allah Maha terpuji dari dua sudut. Sudut pertama, semua makhluk memuji Allah. Sama ada dengan sedar ataupun tidak. Sama ada dengan sedar ataupun tidak. Kerana Allah yang mencipta mereka, kerana Allah yang mencipta mereka, memberi rezeki dan segala nikmat yang zahir dan batin, nikmat dunia dan nikmat agama, dan Allah juga yang menolak segala musibah daripada menimpanya. Okey, pujian Allah ada dua bentuk kan? Ataupun dua sudut. Pertama, kita puji Allah sebab apa? Sebab apa?
Sebab nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat apa? Nikmat paling pertama Allah cipta kita lah. Lepas tu, lepas Allah cipta kita, Allah sediakan segala nikmat dan kemudahan. Langit, bumi, kan, makanan, suami, isteri, anak. Jadi kita puji Allah sebab Allah buat baik pada kita. Termasuklah orang kafir. Dan haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Puji tak Allah? Puji. Kan? Pernah dengar tak? Tapi ada dalil mengatakan mereka sentiasa memuji Allah. Tapi Allah kata, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tak faham apa yang mereka puji. Kalau kita faham, apa jadi? Kalau kita dengar dan kita faham. Tengah-tengah siram pokok tu kata, Alhamdulillah dapat nikmat air. Lari dam, malu. Aku lebih teruk daripada pokok, kan? Okey, sudut yang kedua, Allah dipuji disebabkan nama-namanya yang baik, sifat-sifatnya yang sempurna, dan perbuatannya yang mulia. Jadi yang kedua ni, kalau yang pertama kita puji Allah sebab Allah buat baik pada kita. Okey? Yang kedua, kita puji sebab nama-nama Allah memang dah terbaik. Ar-Rahman. Betul tak? Kita patut puji sebab sifat Allah Ar-Rahman. Nama dia terbaik apa dah? Al-Ghafur. Maha pengampun. Nama tu pun dah cantik dah. Ada tak manusia nama dia Al-Ghafur? Orang buat salah je maaf. Orang buat salah je maaf. Orang hutang tak bayar pun maaf. Ada? Tak ada. Abdul Ghafur adalah. Sebab itulah. Antara zikir yang terbaik ialah memuji Allah. Antara zikir yang mungkin kita dah baca ketika bangun daripada rukuk. Cuba baca. Zikir bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagi engkau segala pujian. Tengok alhamdu. Pujian apa ni? Semua. Hanya bagi engkau segala pujian. Sebab tu bila kita sebut, kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa makna alhamdu? Apa makna segala? Dari mana perkataan segala tu? Segala tu daripada mana? Kalau hamdu saja makna pujian. Segala tu dari mana? Daripada alif lam. Bahasa Arab alif lam tu ada makna. Dipanggil dalam bahasa Arab al-istighraq. Alif lam makna dia istighraq. Apa makna istighraq? Iaitu segala pujian hanya untuk Allah. Bila ni? Bila? Sentiasa, bila-bila waktu. Allah tak kata segala pujian bagi Allah bila dapat nikmat. Kan? Yang ni yang susah kita nak praktis dalam hidup. Mulut cakap 17 kali sehari. Mungkin 20-30 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita pilih-pilih waktu nak puji Allah. Betul? Waktu sakit tak puji Allah. Waktu cuaca panas,
tak puji Allah. Waktu lapar, tak puji Allah. Ada tak ciri-ciri munafik? Ada tak? Sebab mulut kita cakap apa? Alhamdulillah. Segala pujian milik Allah. Bila? Semua keadaan lah. Bila-bila masa. Tapi dari segi praktikalnya, bukan semua benda kita puji Allah. Betul tak? Bila tengok muka licin je, Alhamdulillah. Bila tengok jerawat, ya Allah. Kenapa naik kat muka? Kan? Tak ada dah. Siapa bagi naik jerawat tu? Ha? Kalau dengan izin Allah, Allah zalim tak? Ha? Allah bagi naik jerawat tu, zalim ke tak? Tak zalim. Kenapa tak puji? Kenapa tak puji? Ha? Tengok cara kita berfikir kan? Cara kita berfikir. Secara tak sedar, ada benda yang Allah buat, kita tak suka. Tapi mulut ni macam dia kalau puji dalam keadaan tak suka, dia panggil mengampu. Faham tak? Kalau kita puji orang yang kita tak suka, dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Membodek. Kan? Hati tak suka, tapi sebab ada kepentingan, kita berpuji. Datuk ni memang baiklah. Saya tak pernah jumpa orang baik macam Datuk ni. Dalam hati tu menyampah kan? Lepas tu kalau pilihan raya pada muka. Okey, itu kita dengan manusia. Kita dengan Allah, tak tahulah berapa puluh kali kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bila datang sakit je, kita lupa dah. Sakit itu Allah bagi. Kita lupa dah. Bila lapar, kita lupa. Yang bagi lapar tu Allah. Ya Allah, tadi engkau bagi kenyang. Sekarang engkau juga bagi lapar. Alhamdulillah. Mesti ada hikmah sebab engkau tidak zalim. Sifat utama engkau Ar-Rahman. Engkau penyayang. Engkau bagi kenyang, engkau sayang. Engkau bagi lapar pun engkau sayang. Alhamdulillah. Baru lengkap iman kita. Boleh faham tak? Cakap senang. Belajar rajin. Praktikal, malas. Betul, betul. Sebab tu Nabi ajar kita kan. Saya tak tahulah masyarakat kita belajar sekian lama. Kuliah maghrib setiap malam. Tapi tak terkeluar Alhamdulillah bila ada masalah. Nabi pun ajar kita. Saya pun dah ajar dah banyak kali dah. Bila dapat nikmat, mula dengan Alhamdulillah. Allazi binikmatihi. Kalau dapat nikmat. Binikmati tatimu Alhamdulillah. Tapi Nabi juga ajar, bila dapat musibah ataupun yang kita tak suka, mula juga dengan Alhamdulillah. Jangan aduh. Alhamdulillah ala kulli hal. Tengok. Tak ada sebab. Kamu ni macam tak kenal Tuhan. Ataupun kamu suka pada Tuhan bila Tuhan bagi yang zahirnya baik saja. Bila Tuhan bagi yang kamu tak suka pada Tuhan. Tapi kamu tak sedar. Betul tak? Kenapalah sakit tak sembuh-sembuh? Kamu cakap dengan siapa tu? Cakap dengan siapa? Dah, sekarang okeylah kan? Sekarang mudah je nak sebut Alhamdulillah. Cuba terbaring 3 hari, seminggu. Boleh sebut Alhamdulillah ya Allah. Nikmatnya sakit. Dan antara zikir lepas bangun daripada rokok. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati. Wa mil'ul ard. Wa mil'u ma bainahuma. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah. Tengok Allah. Zikir, puji Allah. Sebab itulah. Bila kita nak puji Allah. Tak boleh sebarangan.
kita nak reka-reka tak boleh. Nak puji Allah pun mesti daripada Allah. Yang kita nak zikir itu sebenarnya daripada siapa? Rabbana lakal hamd, subhanallah, alhamdulillah. Daripada siapa? Daripada Rasulullah dan daripada wahyu Allah. Jadi nak puji Allah tu tak boleh sebarangan. Kan? Allah kata, qul, katalah alhamdulillah. Pada siapa ni? Semua. Yang kaya pun, alhamdulillah. Yang miskin pun, alhamdulillah. Yang sihat pun, alhamdulillah. Yang tak sihat pun, bukan makna yang kaya, panjang sikit. Alhamdulillah. Kan? Tak ada. Ayat nak puji Allah pun mesti datang daripada Allah. Sebab Allah tak nak. Kalau Allah kata, kamu puji aku, ikut nikmat yang kamu ada. Betul tak? Akhirnya apa dia? Orang kaya, puji Allah setengah jam. Orang miskin, kenapa cepat sudah? Sebab saya miskin. Dia lupa bahawanya, kadang-kadang yang paling ramai masuk syurga siapa? Orang miskin. Nikmat orang miskin tu kadang-kadang memudahkan kamu masuk syurga. Dan musibah kekayaan menyebabkan ramai masuk neraka. Sebab tu Allah kata, kalau puji Allah, sama aja. Jangan sebab kaya panjang, sebab miskin pendek. Jangan. Setiap orang Allah adil. Boleh faham? Okey. Boleh hafal doa zikir baru ni? Zikir lepas rokok. Bangun daripada rokok. Boleh? Ha? Okey, cuba ikut saya. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oh. Ha? Tak boleh hafal? Orang tua susah nak ingat. Siapa suruh belajar masa tua? Boleh. Banyak zikir yang selepas bangun daripada rokok, banyak. Jadi kita boleh tak pelbagaikan zikir? Boleh, tapi syarat dia yang datang daripada Nabi. Yang tak boleh, reka-reka. Ini daripada hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau tak ada. Tulis apa? Ni tulis dah ni. Kalau saya nak tulis semua buku tu jadi tebal pula. Nanti dah tebal tak nak beli pula. Okey, tulis je. Malah tulis snap je. Kalau malah snap tak payah buat apa-apa. Okey. Dah senang dah? Saya nak tulis makna ni. Saya tulis ni sebab apa? Sebab ada kaitan dengan tajuk kita, Alhamdulillah. Zikir ni zikir antara zikir yang banyak memuji Allah. Yang kedua sebab zikir ni daripada hadis sahih riwayat Muslim. Dah ke? Saya nak tulis makna. Allahumma, ya Allah kan? Rabbana, wahai Tuhan kami. Semua dah tahu makna ni. Ya Allah. Rabbana,
Wahai Tuhan kami. Lakal hamdu. Bagi engkau alhamdu segala pujian. Pujian yang mana ni? Mil'u samawat. Apa mana mil'u? Penuh. Pujian engkau ni terlalu besar dan banyak sepenuh langit. Mil'u sepenuh. Sepenuh langit-langit. Dan wa mil'ul ardi. Dan sepenuh al-ardi, bumi. Wa mil'u dan ma bainahuma, di antara keduanya. Jelas ke? Jelas. Dia doa ni ada sambungan tapi boleh tak baca setakat ni? Boleh. Ha? Tak apa. Kalau tak sempat, tak payah baca. Kalau sempat, baca. Bila nak baca ni? Bila solat sorang? Okey, seterusnya. Dalam Quran, banyak ayat yang Allah sebut Alhamdulillah. Sebenarnya, bila Allah kata dalam Quran, Alhamdulillah, sebenarnya Allah nak bagi tahu apa? Termasuklah surah Al-Fatihah kan? Yang kata apa? Alhamdulillah. Sebenarnya siapa yang kata? Ha? Siapa yang kata Alhamdulillah? Allah. Allah kata, segala puji bagi Allah. Seolah Allah memuji siapa? Diri sendiri. Boleh tak puji diri sendiri? Boleh tak puji diri sendiri? Allah boleh. Kita tak boleh. Allah boleh sebab apa? Allah boleh sebab dia sifat dia Al-Hamid, dia memang terpuji. Kenapa dia memang terpuji? Sebab semua yang ada ni dia yang cipta. Semua yang hidup ni sebab dia bagi nyawa. Semua yang makan sebab dia bagi rezeki. Sebab dia memang terpuji. Jadi sebab Allah memang terpuji, Allah boleh je puji diri sendiri. Lagi pula dia adalah Tuhan. Okey. Kita boleh tak puji diri sendiri? Kenapa tak boleh? Sebab
Kita nak puji apa? Cuba bagi tahu. Kita nak puji apa? Aku cerdik. Siapa bagi kita cerdik? Nak puji aku cantik. Siapa bagi kita cantik? Buktinya apa? Allah bagi kita cantik. Bila tua, kita boleh tak kekal kecantikan? Tak boleh. Sebab tu kadang-kadang kita cakap pada anak kita, tengok gambar mak masa muda. Lawa dulu. Makna sekarang dah tak lawa lah tu. Betul tak? Sebab lawa tu, Allah yang bagi, Allah nak tarik dia. Boleh faham? Jadi kita manusia ni langsung tak layak dipuji sebab kita tak ada apa-apa pun. Kalau kita kaya, siapa yang bagi kaya? Itu makna Alhamdulillah. Manusia tak layak dipuji. Okey, kita boleh puji tak? Boleh tak kita puji bila tengok orang tu cerdik ataupun anak kita lah cerdik kan? Rajin, kita pun puji. Adik ni rajin lah. Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Siapa yang bagi rajin? Dia, ulama mengatakan kita boleh puji selagi mana dia tak riak dan semata-mata untuk mendorong dia supaya menjadi lebih baik. Tapi kalau kita puji dia riak, stop. Faham tak? Lepas tu ada satu hadis Nabi kata, kalau ada orang yang suka memuji, ambil pasir tabur di atas mukanya. Siapa yang suka puji, Nabi kata ambil pasir tabur atas mukanya. Kenapa? Sebab satu, dia merosakkan orang dia puji. Kalau orang suka puji kita, rosak tak kita? Kita akan rasa apa? Rupa-rupa bagus aku ni. Dah rosakkan hati. Yang kedua, merosakkan orang yang memuji juga. Apa dia? Menipu. Betul tak? Dia sebenarnya tak nak puji pun, tapi sebab ada kepentingan dia puji. Jadi menjadikan orang yang memuji itu menipu diri sendiri. Maka Nabi kata apa? Ambil pasir, tabur. Tak, Masya Allah tu kita puji Allah. Sekarang isu dia boleh tak puji orang. Cantiklah awak. Tak payah puji. Tak payah puji sebab kecantikan adalah daripada Allah. Okey. Memuji orang yang alim. Dia sebenar orang yang alim, kalau dia betul-betul berilmu, dia semakin bertakwa, dia semakin merendah diri, dia semakin tak suka dipuji. Orang yang berilmu, orang alim suka dipuji ni, matlamatnya dunia. Dia jadi terkenal, selebriti kan? Ulama tak? Orang yang alim, dia semakin bertakwa, dia semakin tak nak dipuji. Boleh faham? Sebab, kenapa dia nak orang puji? Dia buat kebaikan kerana Allah. Bila buat kebaikan kerana Allah, Allah bagi tak pahala? Antara pahala yang Allah nak bagi dengan pujian manusia, mana lebih hebat? Jadi bodoh tak? Dia mengharapkan pujian manusia dan terlepas pahala yang besar di sisi Allah. Bodoh tak? Bodoh. Sebab tu Allah sebut, Allah puji orang-orang al-abrar dalam surah Al-Insan. Bila dia bagi makan pada orang miskin, dia buat kebaikan, dia kata apa? Innama la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak nak sedikit pun daripada kamu balasan, walaupun ucapan terima kasih pun kami tak nak. Kenapa? Kami nak balasan Allah. Boleh faham? Tak, saya disebut tadi, kalau kita puji, contohlah budak-budak ke, dalam konteks untuk kita mendorong dia, dan jangan sampai dia riak, okey. Kan, supaya dia lagi rajin, okeylah. Tapi kalau suami kita dah tua kan, puji lagi. Abang ni rasa kat kampung ni, abang seorang rajin pergi masjid.
Tak payah semangat lah, dah tua dah. Ha? Dah tua. Kita ingatkan, bagus. Kita kata apa? Bang, pergi masjid tu, hati kena sentiasa jaga, takut-takut riak kan? Takut-takut amalan sia-sia. Itu bagus peringatan. Okey. Jadi Allah kata, bila Allah sebut dalam ayat banyak, Alhamdulillah, sebenarnya Allah puji diri dia. Faham tak? Jadi Allah nak beritahu, aku ni memang terpuji. Kamu tak nak puji ke? Itu masalah kamu lah. Tapi aku tetap terpuji. Sebab apa? Kamu tu aku cipta. Kamu sihat, aku bagi. Kamu tak sedar diri, itu masalah kamu lah. Aku tetap terpuji. Boleh faham? Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu, bila nak puji aku, sebab Alhamdulillah. Jangan pandang reka-reka. Allah tak kata, pujilah aku. Kemudian, Allah tinggal je macam tu. Supaya kita reka-reka ayat untuk puji Allah. Tak. Kalau nak puji aku, sebut apa? Alhamdulillah. Sebab manusia bila memuji manusia, berbeza tak ayat dia? Beza. Kalau kita puji YB, lain sikit kan? Tapi kalau puji menteri besar, lain lagi. Kalau puji PM, kalau puji orang bagi RM100 pada kita dengan orang yang bagi RM1,000, berbeza tak pujian kita? Berbeza kan? Kenapa? Sebab kita nilai duit kan? Tapi bila puji Allah, berbeza tak ayat? Sama. Sebab apa? Nikmat yang Allah bagi pada manusia sebenarnya sama. Walaupun nampak satu kaya, satu miskin. Tengok-tengok yang paling ramai masuk syurga, orang miskin. Jadi jangan tertipu dengan kesihatan, kekayaan, pangkat. Itu kadang-kadang menjadi musibah, bukan nikmat. Faham? Okey. Allahumma, ikut saya. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh, ikut nyawa lah. Nyawa pendek ke panjang? Boleh. Dia sebab itulah zikir. Zikir. Bila kita zikir, bila kita puji Allah, tujuan utama apa dia? Tujuan utama nak dapat ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sebab itulah sunnah Nabi kalau zikir, baca perlahan-lahan satu-satu. Ada orang baca, Subhanallah, subhanallah. Itu bukan zikir lah. Itu dah tertipu dengan syaitan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Tak. Okey. Kaedah dia baca, fokus utama ialah penghayatan maksud. Okey? Jangan fokus utama nak cepat habis. Bila cepat, tujuan nak cepat habis, kita tak rasa kelazatan, kemanisan berzikir tu. Okey? Sebut satu-satu, hayati maksud. Tapi kalau kita nak baca semua sekali, satu nafas, dalam keadaan kita menghayati dan rasa lazat, okey je. Lakal hamdu. Ya. Tengok Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagi Engkau segala pujian. Ya Allah, aku tak layak dipuji. Sambung lagi. Mil'us samawat, pujian Engkau ni banyak mana? Sebesar rumah aku? Bukan. Sebesar Selangor? Bukan. Sepenuh langit. Langit saja ke? Bukan. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Bumi dengan langit sahaja tak? Tak. Pujian Engkau
antara langit dan bumi, semua penuh. Besarnya pujian engkau. Dan tambah lagi. Wa mil'u ma syi'ta. Dan pujian engkau sepenuh apa yang engkau kehendaki, meliputi apa sahaja selepas ini. Maknanya pujian engkau terlalu hebat. Bayangan tu. Penghayatan penting. Ya. Okey, kita sambung. Allah puji dia. Allah puji diri dia dalam banyak ayat. Antaranya, Allah puji dia dalam beberapa ayat dan Allah bagi itu sebab. Contoh surah Fatihah. Kita tahu tak surah-surah yang bermula dengan Alhamdulillah? Berapa surah? Surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Pertama, Fatihah. Yang kedua, Kafir. Al-An'am. Keempat, Fatir. Yang kelima, Sabah. Yang keenam, dah jangan cari, ada 5 je. Tengok, perasan tak? 5 surah ni Allah mula dengan Alhamdulillah dan Allah begitu sebab. Kenapa? Allah puji diri dia, tapi sebenarnya Allah nak kita puji dia. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Allah lah. Alhamdulillah. Okey, surah pertama, Alhamdulillah. Allah puji dia dan Allah suruh kita puji dia sebab apa? Apa sebab? Sebab dia Rabbul Alamin. Ya Allah, kita kalau orang tu ada tanah 100 ekar, ada banglo 10 buah, setiap banglo ada 20 bilik, bagi pula pada kita, berapa banyak kita puji dia? Kan? Ini siapa ni? Allah. Apa dia? Rabbul Alamin. Jadi, aku layak dipuji sebab aku Rabbul Alamin. Satu. Yang kedua, surah yang kedua. Surah Al-An'am. Cuba tengok surah Al-An'am. Ayat pertama lah. Sebab surah-surah ni Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Cuba. Okey. Surah ni pula Allah puji diri dia sebab apa? Segala puji bagi Allah sebab apa? Sebab dia mencipta langit dan bumi. Kalau tak ada langit dan bumi, kamu tak boleh hidup. Kemudian Allah juga puji sebab Allah menjadikan gelap dan malam. Betul tak? Kalau gelap tak ada, siang je, apa jadi? Pukul 7, cerah lagi. Pukul 8 malam, cerah juga. Pukul 12 malam, cerah juga. Apa jadi? Puji aku. Sebab aku jadi siang dan jadi malam. Ataupun malam saja je. Pukul 7 pagi, gelap. Pukul 8 pagi, gelap. Pukul 10 pagi, gelap. Apa jadi? Lagi tension. Kena bayar bil elektrik berlipat kali ganda. Betul? Kena pasang lampu 24 jam. Puji aku. Kemudian Allah kata summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang kafir ni menyimpang daripada kebenaran. Walaupun Allah mencipta langit, bumi, siang dan malam untuk semua manusia. 2. Jadi ayat surah Al-An'am Allah puji dia sebab apa? Fatihah umum Rabbil Alamin. Al-An'am Allah detailkan langit, bumi, siang, malam. Okey, surah yang ketiga Al-Kahfi. Kenapa pula surah ni mula dengan Alhamdulillah? Sebab Allah Alhamdulillah allazi anzala ala abdil. Sebab Allah menurunkan kitab. Walam yaj'al lahu
Dan Allah jadikan kita itu tidak ada bengkak-bengkok. Subhanallah. Betul tak? Kalau tak ada Quran, apa jadi kita? Ha? Kalau tak ada Quran, apa jadi kita? Sama dengan kambing. Sama dengan lembu. Betul? Jadi puji aku. Aku bukan cipta kamu saja. Bukan cipta langit dan bumi. Bukan cipta siang dan malam. Tapi aku bagi panduan. Supaya kamu jadi manusia yang bertakwa. Puji aku. Kemudian surah yang keempat. Surah Saba. Alhamdulillah allazi lahu. Segala puji bagi Allah yang baginya, miliknya apa saja di langit. Hujan, awan, bintang, matahari, bulan. Dan baginya apa saja yang di bumi. Tumbuh-tumbuhan, haiwan. Walaul hamdu. Dan bagi Allah segala pujian di akhirat. Wahuwal hakimul khabir. Jadi surah Saba ni Allah puji dirinya sebab apa? Sebab Allah bukan setakat cipta bumi. Tapi di bumi ada benda rezeki kita. Allah bukan setakat cipta langit. Tapi di langit ada lagi yang selain daripada itu. Matahari, bulan dah puji aku. Betul? Kalau tak ada matahari apa jadi? Langit saja je. Matahari tak ada. Bulan pun tak ada. Bintang pun tak ada. Okey, ayat kelima. Fatir. Allah puji dirinya sebab apa pula? Mencipta langit dan bumi. Jadi 5 ayat. Allah mula dengan 5 ayat ni. Sebabnya 2 aja. Satu, Allah cipta. Sebabnya Allah cipta langit dan bumi siang dan malam. Yang kedua, sebabnya apa dia? Dalam 5 surah ni, yang mula dengan Alhamdulillah. Semua Allah bagi tu sebab. Dan daripada 5 ni, sebenarnya ada 2 sebab aja. Satu, sebab Allah mencipta alam. Surah Fatihah, surah Al-An'am, surah Saba, surah Fatir. Satu lagi. Okey, apa kaitan? Dengan Allah cipta langit, bumi, siang dan malam. Satu je Allah kata, kena puji aku sebab aku turun Al-Quran. Apa kaitan ciptaan Allah dengan Al-Quran? Kaitan. Langit, bumi, tempat kamu tinggal. Tapi kalau kamu tinggal tanpa panduan Al-Quran, kamu ni hidup sia-sia. Kamu menempah neraka. Jadi aku sayang pada kamu. Aku bukan bagi tempat tinggal je. Aku bagi peraturan hidup. Dengan peraturan hidup ni, kamu dapat lebih baik pada dunia. Iaitu syurga yang kekal abadi. Jadi antara Quran dengan ciptaan Allah, mana lebih mahal? Mana? Quran, betul. Betul. Tapi masa kita bagi pada Quran dengan cari dunia, mana lebih banyak? Tengok, cakap lain kan? Cakap lain. Ulama bagi contoh. Kita beli satu alat, mesin, harga dia 10 juta kat Jepun. Alat ni, kalau kita guna di Malaysia, kita akan dapat hasilkan produk dan kita untung 1 juta setiap bulan. Mesin berapa harga dia? 10 juta. Kalau dapat gerakkan mesin ni, kita untung berapa? 1 juta 1 bulan. Tetapi untuk gerakkan mesin ni ada satu, panggil apa? Menu dia. Cara nak gerakkan, dia buku kecil je. Manual dia. Buku kecil je. Mesin harga 10 juta. Buku manual ni mungkin harga dia RM50 je. Jadi kita beli mesin, bawa balik Malaysia, tertinggal benda ni kat Jepun. Harga dia RM50 je. Tapi sebab tertinggal yang harga RM50 ni, kita dapat tak gerakkan mesin dan dapat tak 1 juta sebulan?
Hanya kerana apa? Ni. Faham tak? Jadi mesin, bumi, langit itu mesin. Kalau kita gerakkan bumi, langit ni menggunakan manual Al-Quran, kita dapat apa? Bukan 1 juta. Syurga yang kekal abadi. Tiba-tiba tertinggal manual ni. Dia simpan kat rak je. Dia dapat dunia, lepas tu dia tinggal, lepas tu masuk neraka. Rugi tak? Begitulah. Jadi Allah kata, aku cipta langit siang dan malam, kamu kena puji aku. Tapi aku turun ke Al-Quran, kamu lagi kena puji. Sebab Al-Quran inilah yang menjadikan kamu mendapat keuntungan lebih besar daripada dunia. Boleh faham? Okey. Kalau dah faham, cukup. Kelas akan datang, kita sambung kesan beriman dengan sifat Al-Hamid dalam hati dan kehidupan manusia. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ha? Ya. Kita bagi sesuatu tak, saya dah sebut tadi sifat orang beriman. Sifat orang beriman, Allah sebut, Allah gelarkan mereka al-abrar. Dia bila dia bagi sedekah ke, bagi apa ke, dia tidak mengharapkan balasan. Orang yang mengharapkan balasan, dia tak ikhlas kerana Allah. Dan dia tak akan dapat balasan di sisi Allah. Dia dapat kat dunia aja. Inilah orang yang bodoh. Sedangkan yang Allah tawarkan jauh lebih besar dan kekal. Tapi dia masih mengharapkan balasan manusia yang kecil dan sementara. Jadi, kita kata dia sebenar ada kepentingan. Dan tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Okey. Dia fatwa manusia ni bila berubah ikut, itu bukan fatwa daripada agama, itu pakai nafsu. Dia berubah ikut keadaan. Fatwa agama tetap. Apa dia? Dapat sesuatu ni, nampak yang kalau aku dapat sesuatu, aku akan tak payah. Dia macam ni. Dia kalau kita niat, kalau aku dapat ni, aku akan sedekah. Tak payah niat macam tu. Biar dapat dulu. Sebab takut-takut apa? Bila dapat tak buat. Jadi, munafik pula. Dikira bernazar lah. Dan hukum bernazar dalam Islam makruh. Sebab dia orang berkira dengan Tuhan. Dah dapat, baru nak buat. Tak dapat, tak buat. Berkira. Okey, cukup lah. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل